Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, kita kembali lagi buat julung-julung kalinya dalam malam puaka. Edisi Aidilfitri sudah masuk minggu terakhir. Open house, segala rendang, lemang, ketupat, sambutan selamat Hari Raya Aidilfitri telah pun berada di penghujung. Jadi aku ingin ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri yang mulia. Maaf zahir dan batin, dan aku harap malam ni korang terhibur di atas sambutan dan juga permintaan semua geng-geng puaka. Aku bawakan lagi sekali drama berepisod part 1. Korang nak berkawan dengan Sherry. Apa kisah malam ni? Seram ke? Tak seram ke? Ayo guys, tak nak lengah masa, tak nak sembang banyak. Keseraman level pisang pada malam ni aku bawakan khas untuk geng-geng puaka semua. Let's go guys, malam puaka. Pada malam ni geng puaka, sebelum aku mulakan cerita, aku nak bawa korang ke satu zaman ataupun ke satu era. Era sewaktu kita belajar di universiti. Sewaktu kita menuntut ilmu. Tak kisahlah, bukan universiti je, dekat college ke apa ke. Sebab zaman ni adalah zaman yang seronok. Walaupun pada masa tersebut, waktu kita belajar tu memang tak seronok lah. Dengan final exam lagi, terutama bila dah nak final tu, kau memang bersengkang mata lah. Pukul 4-5 pagi baru tidur. Lepas tu esok nak kena bangun awal pula. Tapi selepas korang dah mencapai kejayaan, korang rasa semua tu berbaloi. Selain daripada stres untuk belajar kat universiti, aku tak nak sembang sangat pasal stres belajar tu. Aku nak fokus kepada kawan-kawan. Bila kita masuk universiti je, kita dah mula kenal. Waktu sekolah dulu mungkin lah, sebab sekolah kecil, kau kenal pun di kalangan kawan-kawan kau je. Esok asyik berulang je kawan kau. Tapi kat universiti ni, dia lebih luas sikit. Sebab universiti ni besar daripada segala pelusuk. Sebab zaman sekolah kemungkinan lah yang masuk sekolah korang tu duduk dekat taman perumahan korang juga. Tapi bila masuk universiti, pelajar-pelajar yang menuntut kat universiti korang tu kemungkinan bukannya daripada negeri korang. Ada yang daripada belah Kelantan, ada yang daripada Sabah, Terengganu, Pulau Pinang, Perak, Seremban apa semua datang ke universiti korang. Lepas tu korang pun berkenalan lah, barulah korang tahu, ui, ada nasi kerabu sedap kat Kelantan. Lepas tu orang Kedah pula cakap, nasi lemak royal sedap lah. Hampa semua kena pergi Kedah apa semua. So seronok tau, kawan pelbagai-bagai jenis kawan. Lepas tu kalau dah pelbagai jenis kawan pula, macam-macam ragam lah. Bila korang dah kenal isi hati budi apa semua, ada juga kemungkinan, aku percayalah ramai, ada di kalangan kawan-kawan korang tu, ada seorang ni je, kalau dia call korang ajak lepak ke, ajak teman dia pergi berjalan ke, korang rasa malas betul. Sebab korang dah tahu dah, alamak, Mamat ni jenis tak ada duit lah. Alamak, Mamat ni suka bergosip, sembang buruk pasal orang. Korang menyampah. Tapi pada masa yang sama, dia kawan baik korang. Dan itulah yang berlaku kepada Kaisara. Kaisara yang menuntut di salah sebuah universiti. Aku tak boleh namakan universiti tu. Dekat negeri mana pun aku terpaksa rahsiakan. Sebab college ataupun universiti yang Kaisara ni belajar memang cukup terkenal dekat Malaysia ni.
antara salah satu universiti yang paling banyak lah kat Malaysia. Itu baru aku dah kasih hint dah. So Kaisara ni telah pun masuk semester yang kelima, ataupun aku boleh katakan sudah 3 tahun Kaisara menuntut di universiti ni. So sepanjang Kaisara belajar kat universiti ni, selama 3 tahun dah sampai semester kelima, Kaisara menetap ataupun tinggal di kolej yang telah disediakan oleh pihak universiti. Tapi bila dah masuk semester yang kelima, pada masa ni lah Kaisara tidak dapat untuk mendaftar di asrama lagi. Dia terpaksa apply lain. Aku tak tahulah sebab apa. Kemungkinan disebabkan peningkatan pelajar-pelajar baru yang masuk kat kolej tu. Jadi pihak kolej cakap Kaisara kalau nak lagi tinggal kat asrama, dia kena reapply ataupun kena daftar balik, kemungkinan berpindah ke bilik yang lain. Jadi Kaisara ni dia rasa malas. Lagi-lagi pula sebenarnya dah lama dah Kaisara ni tak nak tinggal kat asrama. Sebab Kaisara ni dia bukannya jenis boleh bangun pagi. Dia nak rehat dia. Dia malas lah sepanjang duduk kat asrama. Asrama ni banyak peraturan. Nak kena bangun pagi lah. Lepas tu hujung minggu ada pula gotong royong. Semua pelajar wajib pula buat gotong royong. Jadi Kaisara ni rasa kehidupan dia sepanjang dia belajar 3 tahun dah pun, barulah dia terfikir aku tak bebas lah. Jadi Kaisara ni bersama 3 orang lagi kawan karib dia yang bernama Yam, Tira dan juga Sherry. Tapi yang uniknya pada malam ni, aku nak bercerita pasal Sherry ni. Sherry ni sebenarnya tak adalah rapat sangat dengan Kaisara and the gang ni. Sherry ni dia duduk di asrama yang sama, tetapi di bilik yang berlainan. Manakala Yam dan juga Tira ni tinggal di bilik yang sama dengan Kaisara. Jadi mereka bertiga ni dah memang rapat. Manakala Sherry ni, dia orang hanya rapat semasa dia orang pergi ke kelas. Walaupun kelas dia orang ataupun kos yang dia orang ambil ni semuanya berlainan, tetapi sewaktu pergi ke universiti tu belajarlah, dia orang banyak berkenalan dengan Sherry ni, jadi rapatlah sikit-sikit macam tu. So Kaisara ni pun meluahkan isi hati dia kepada kawan-kawan dia ni. Aku dah malas lah nak tinggal kat asrama weh. Ini dah semester kelima dah. Sedar tak sedar 3 tahun tinggal kat asrama ni. Korang tak rasa live, kau tahu tak? Aku dah lah malas. Aku dah lah lihat hujung minggu pula aku nak rehat, tiba-tiba pihak kolej nak ada gotong royong lah. Lepas tu ada pula ceramah-ceramah yang kita nak kena pergi. Weh, korang nak tak kita pergi cari tempat dekat luar nak? Jadi Yam dengan Tira ni pun dah nama pun kawan baik. Diorang pun ada pemikiran yang sama. Betul lah juga. Daripada kita buang masa, takkan sepanjang belajar ni nak cipta kenangan tinggal kat kolej je. Better kita tinggal kat luar. At least bila dekat luar kita ada masa. Kemungkinan kita boleh fokus lagi study kita. Tak adalah stres macam duduk kat asrama ni. Jadi bila dah bersetuju, tiba-tiba Sherry ni pun turut terdengar perbualan mereka bertiga ni. Sherry ni pun mencelah lah. Dia nak join juga. Aku nak join tinggal luar dengan korang boleh tak? At least 4 orang. Kita cari rumah tak adalah mahal sangat bayar sewa tu. Daripada korang 3 je. Jadi mereka bertiga ni pun bincang. Nak ke Sherry ni? Sherry ni perangai dia okey ke? Tira ni pun bagi tahu Kaisara dengan Yam ni. Sepanjang kita belajar sini aku rasa dia paling okey. Tengok gaya dia. Sherry ni perwatakan dia anak gadis yang kecil. Molek, lemah lembut. Kalau menjerit pun memang lemah lembut. Menjerit pun macam kucing je. So Tira yakin kan Kaisara dengan Yam ni, aku rasa kita ajak Sherry sekali lah. Betul juga cakap dia. Sewa rumah sekarang ni bukan murah tau. Lagi-lagi pula penyewa tahu kita student, dia lagi nak tekan tau. So kalau 4 orang tak adalah mahal sangat. Kita tak payah sewa bilik, kita boleh ambil satu rumah. So selepas mereka berempat ni, nak dipendekkan cerita lah, selepas mereka berempat ni dah bersetuju, masing-masing pun mulalah mencari rumah kosong dekat mana yang nak sewa. Kaisara dapat satu rumah, tiba-tiba penyewa tu cakap, "Ayah, you student kita tak kasih rumah ni dekat student, tak boleh lah. Kebanyakannya student tak ada mampu bayar." So tak jadi rumah tu. Tira pula dapat pula satu rumah. Alamak, tapi jauh sangat lah daripada kolej. Lagipun public transport, stesen bas semua jauh daripada rumah ni. Sewa dah ngam dah.
Tak boleh juga. Manakala Yam pula cari rumah. Aduh mak ai. Rumah dah cantik lah, dekat dengan public transport, tapi sewa dia mahal nak mampui. Kita nak bayar walaupun bahagi 4 orang. Ui, perit weh. So pening kepala punya pasal cari punya cari. Tak sampai sebulan, akhirnya Sherry ni cakap dia dapat satu rumah yang dekat dengan public transport, harga yang murah, rumah yang cantik. Sebab selepas mereka tengok rumah yang direkomenkan oleh Sherry ni, yang Sherry cakap, oh memang cantik weh, aku dapat rumah seakan-akan banglo 2 tingkat dan seorang kena bayar at least sebulan dalam 200.5 aja. So bila diorang tengok rumah, terkejutlah Tira, Yam dan juga Kaisara ni. Sebab rumah yang Sherry dapatkan, alamak, memang terbaiklah Sherry ni. Betul lah cakap Tira. Budak ni, walaupun comel-comel macam ni, walaupun kadang-kadang aku tengok Sherry ni perangai dia pelik, tetapi dia juga yang selamatkan kita. So mereka semua dah bersetuju. Tak pernah sangka Sherry ni boleh berjaya dapatkan deal ataupun dapatkan rumah yang besar dengan harga yang berpatutan. Jarak di antara rumah yang Sherry ni dapat dengan universiti mereka ni hanya 10 minit kalau menaiki public transport. Jadi selepas keempat orang kawan ni dah bersetuju, mereka pun mulalah masuk ke rumah tersebut. Dan bulan yang pertama sepanjang mereka tinggal, alhamdulillah 4 orang ni gembira. Hujung minggu dah tak payah bangun awal dah. Nak tidur pukul berapa pun suka hati dia orang lah. Nak melalak ke, nak bising ke. Dan sebelum aku cerita apa yang berlaku selepas bulan pertama tu, aku lupa nak bagi tahu korang, rumah yang mereka menetap ni adalah rumah 2 tingkat. Di bilik atas mempunyai 2 bilik dengan 1 bilik air yang bersambung. Jadi 2 bilik ni terpaksa berkongsi tandas. Manakala di tingkat bawah pula mempunyai 1 tandas, 1 ruangan dapur yang agak besar dan ada 1 bilik kecil. Bilik kecil ni mereka tak gunakan sebagai bilik tidur, tetapi mereka ubah sebagai studio ataupun pod untuk mereka melepak. Sebab kebetulan Tira ni dia belajar kos muzik dekat universiti. Jadi dia ambil aliran muzik. Bilik tu lah Tira akan letak segala peralatan muzik dia. Drum, gitar, trompet, segala apa yang Tira nak humban dekat situ. Dan setiap hujung minggu mereka berempat ni akan berhibur dalam bilik tu. Tira ni akan menyanyikan lagu dengan memain gitar elektrik dia, dan mereka berempat ni akan menyanyi-nyanyi, menari-nari kat dalam tu. Biasalah budak remaja kan. Dan disebabkan rumah yang mereka tinggal tu dia lebih kurang macam rumah banglo, tak ada jiran yang duduk di kiri dan kanan. Apa yang berlaku kat rumah tu, mereka nak menjerit, melolong, melalang pun takkan dikomplain oleh jiran-jiran. Takkan mengganggu sesiapa lah, aku boleh cakap. So untuk bulan pertama, 4 orang ni bila dah 3 tahun menetap kat kolej, tiba-tiba dapat pula tinggal dekat luar. Memang seronok gila lah. Seperti monyet dapat jagung, seperti monyet makan McChicken. Melompat-lompat untuk pertama kali kan. Dah biasa duduk asrama, ikut peraturan, kali ni tinggal dekat luar, lagi bebas. Untuk bulan yang pertama segalanya nampak indah. Tetapi apabila masuk bulan yang kedua, dikatakan adalah satu hari hujung minggu semasa Kaisara, Yam dan Tira tengah lepak di rumah. Manakala Sherry pula pada hujung minggu tu dia ada kelas yang dia terpaksa hadiri kat universiti, bermula daripada pukul 4 sehingga pukul 6. So sementara 3 orang kawan ni tengah duk lepak kat ruang tamu rumah sambil makan Maggi sedap, mereka lepak-lepak, berborak-borak, layan cerita Hindustan. Tiba-tiba jam dah menunjukkan pukul 6.30. Dan pada masa inilah mereka bertiga terdengar bunyi motosikal EX5 milik Sherry ni masuk ke ruangan rumah. So bermaksud Sherry ni baru pulang daripada kelas. Tetapi yang peliknya, lebih kurang 10 minit mereka bertiga tunggu Sherry ni masuk ke dalam rumah. Sherry ni tak masuk-masuk. Jadi Yam ni dah rasa pelik dah. Tadi dengar bunyi motosikal Sherry. Apa hal yang dia tak masuk-masuk kat rumah ni? Dia buat apa kat luar tu? So Yam ni pun mulalah menjenguk daripada kawasan ruang tamu tu, menjenguk keluar, dan dia nampak Sherry ni berjalan ke kiri, ke kanan, ke
ke kiri, ke kanan. Seolah-olah Sherry ni ada satu masalah yang besar. Jadi bila Yam nampak yang Sherry ni macam tak keruan, dia pun bagi tahulah Tira dan Kaisara yang pada masa tu tengah fokus tengok cerita Hindustan. Korang tengoklah Sherry tu buat apa kat luar. Jadi Tira dan Kaisara ni pun mulalah memandang apa yang si Sherry ni buat dekat luar. Memang betul seperti apa yang Yam katakan. Sherry ni dia macam bercakap sorang-sorang, kejap ke hulu ke hilir, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Macam orang tengah serabut. Jadi bila mereka tengok keadaan Sherry ni tak menentu, Tira ni bukalah mulut, mulalah memanggil Sherry ni untuk tanya, apa masalah kau? Kenapa yang kau kulu kilir ni Sherry? Kalau ada masalah masuklah dulu cerita kat kita orang. Tetapi seakan-akan tidak diendahkan oleh Sherry pertanyaan si Tira ni. Dia masih serabut lagi. Jadi Kaisara ni dah mula rasa tak sedap hati. Lalu dia tegurlah Tira ni. Aku rasa dia tu ada masalah keluarga kot. Kau tahu je lah kan. Kau tahu kan keluarga dia macam mana. So Tira pun mengiyakan. Betul juga cakap kau. Dah sekarang kita nak buat apa? Kesian tu aku tengok dia. Dan Yam pun cakap better tak payah buat apalah. Kejap kan Sherry tu dah tenang. Dia masuklah ke dalam rumah. Dan memang betul pun. Tak sampai 5 minit mereka tidak mengendahkan pun perangai si Sherry yang cukup memelikkan. Tiba-tiba Sherry pun masuk dalam rumah. Dan apabila mereka nampak Sherry tercegat di pintu rumah, hanya berdiri, tidak bercakap, tidak menunjukkan sebarang ekspresi. Dan apa yang menakutkan, apabila Sherry ni secara tiba-tiba bertanyakan satu soalan kepada mereka bertiga. Aku nak cari Jerry. Korang nampak Jerry tak? Jerry dekat mana? Dan soalan itu telah membuatkan Kaisara, Tira dan Yam tak tahu nak cakap apa. Sebab mereka bertiga tak kenal, tak tahu siapakah gerangan si Jerry ni. Siapa yang Sherry ni cari? Jerry mana pula ni? So disebabkan mereka bertiga dah takut sebab tengok perangai Sherry ni pelik betul. Tiba-tiba tanya pasal Jerry. Itu pertama kali mereka dengar. Siapa Jerry ni? So Tira ni cubalah untuk menenangkan keadaan. Dia tanyalah balik Sherry. Engkau ni apa hal? Dah kena sampuk dengan makhluk Tom and Jerry ke? Engkau cari Tom ke kau cari Jerry? So Tira ni melawak. Lepas tu Yam ni sikulah si Tira ni. Engkau ni, ini bukan masa dia lah kau nak melawak macam ni. Tom and Jerry pula. Aku lempang muka kau banana terus sekarang. So Tira ni pun alah. Dah dia tu apa hal? Tiba-tiba Jerry. Kau kenal ke Jerry tu siapa? Yam pun mengangkat bahu dia. Seakan-akan tanda aku pun tak kenal. So Tira dan Yam ni pandang Kaisara. Kaisara pula memang dia cakap lah siapa? Mana aku tahu? Aku pun tak tahu. Tiba-tiba Jerry. Sherry, siapa Jerry tu? Kaisara ni mula tanya. Tiba-tiba Sherry yang daripada tadi dalam keadaan resah gelisah berubah watak dia. Sherry ni terus berdiri dalam keadaan tegak, kaku sahaja memandang ke arah mereka bertiga. Dan Sherry ni sempat melemparkan satu senyuman yang digambarkan oleh Kaisara. Bukanlah senyuman yang biasa Sherry lemparkan. Senyuman Sherry pada petang tersebut memang menyeramkan. Dan selepas Sherry melemparkan satu senyuman yang membawa aura yang cukup menakutkan, Sherry ni pun dengan perlahan berjalan menaiki tangga menuju ke dalam bilik dia. Dan Sherry ni hanya duduk seorang diri sehinggalah lewat malam. Lewat malam barulah Sherry ni keluar dan mula bergaul balik dengan Kaisara, Tiram dan juga Yam. Jadi pada hari tersebut, bagi mereka bertiga, perangai pelik yang ditunjukkan oleh Sherry ni kemungkinan besar kerana Sherry ni ada masalah keluarga ataupun ada masalah di tempat belajar. Tetapi segala pertikaian ataupun segala andaian yang ada dalam pemikiran Kaisara, Tira dan Yam akan berubah selepas beberapa bulan Sherry ni dah mula menunjukkan sikap yang lagi menakutkan. Sherry ni dah ada satu perangai pelik.
cukup berbeza berbanding Tira, Yam dan juga Kaisara. Macam Tira, dia ambil aliran muzik, tak heranlah kenapa dia ada drum set, kenapa dia ada gitar, dia ada trumpet. Dan macam Kaisara pula, dia ambil graphic design. So tak heranlah kalau dalam bilik Kaisara ni, dia ada pelbagai jenis lukisan-lukisan yang unik, yang sama dengan aliran dia. Tetapi Sherry ni, walaupun dia ambil aliran Masscom, minat dia bukan ke arah Masscom, tetapi minat Sherry suka mengumpul serangga-serangga, bangkai-bangkai serangga yang Sherry ni akan letakkan di dalam botol kaca dan akan disusun di birai-birai tingkap di atas-atas almari dalam bilik dia. Dan lagi menyeramkan, buat diri si Yam, sebab Yam ni berkongsi bilik dengan Sherry, manakala Kaisara akan berkongsi bilik dengan Tira. Jadi Kaisara dengan Tira ni selamatlah sedikit. Untuk bulan-bulan yang bakal mendatang ni, banyak betul masalah yang timbul di antara Yam dan juga Sherry. Sebab Yam ni yang merasai, Yam ni yang setiap malam terpaksa hadap perangai-perangai pelik yang ditunjukkan oleh Sherry ni. Jadi selepas 2-3 bulan, selepas kejadian yang pelik yang berlaku kepada Sherry, Tira dan juga Kaisara ni dihampiri oleh Yam sewaktu mereka menghadiri kelas dekat universiti tu. Walaupun kos diorang berlainan, tetapi selepas masing-masing dah habis kelas, mereka akan berkumpul di kafeteria. Dan pada masa itulah Yam meluahkan perasaan dia sambil menangis-nangis ni. Aku dah tak tahan lah weh. Aku tak nak lah weh tinggal dengan Sherry tu. Tak boleh ke kita halau dia keluar daripada rumah? Lalu Tira dengan Kaisara ni jadi pelik lah. Yam, sabar. Ya Allah, jangan nangis. Kita orang takut lah tengok perangai kau macam ni. Cuba kau tenang, kau cerita kat kita orang, apa masalah dia? Aku tengok Sherry tu okey je. Lalu Yam pun marahlah si Tira ni. Bodoh lah kau. Alah, kau cakap banyak Tira. Engkau boleh lah kau sebilik dengan Kaisara. Aku tau yang setiap malam kena hadap, yang kena tengok perangai pelik dia. Aku dah takut lah. Kalau kau nak sangat, apa kata mulai hari ni kau tidurlah sebilik dengan Sherry, aku tidur dengan Kaisara. Lalu Tira pun cepat-cepat menolak pelawaan yang diberikan oleh Yam. Tak nak. Sekarang ni kita orang nak dengar apa masalah si Sherry tu. Biasa kita orang jumpa dia pagi-pagi, okey je kita orang tengok. Kau ceritalah dulu, aku nak tahu juga apa perangai pelik yang dia buat. Tira dan Kaisara dah mula excited dah nak dengar pengalaman yang dihadapi oleh Yam sepanjang dia tinggal sebilik dengan Sherry. Dan apa yang Yam ceritakan cukup menakutkan dan telah membuatkan Tira dan juga Kaisara ni terkejut. Dia tak pernah sangka Sherry tu akan berkelakuan pelik sampai ke tahap tu. Korang nak tahu tak apa jadi? Diceritakan oleh Yam, aku sepanjang tidur sebilik dengan si Sherry tu, aku takut gila weh. Ada satu malam ni, aku ada kerja yang aku kena siapkan. Ada assignment yang aku tak habis lagi. Jadi aku duduklah dekat meja belajar. Sementara Sherry pada masa tu, dia dah cakap dia ngantuk. Jadi aku tengok pun Sherry ni dah lena dah tidur kat atas katil. Jadi pada masa aku tengah buat kerja, tak salah aku dalam jam pukul 1:30 macam tu kot, aku tengah buat kerja ni, tiba-tiba aku perasan bunyi yang kuat tau, umpama katil tu bergerak. Jadi aku pun memalinglah muka ke arah katil. Dan korang nak tahu apa aku nampak? Aku nampak Sherry ni yang sedang lena tidur, tiba-tiba dia dalam keadaan duduk. Tapi yang menakutkan, dia duduk bukannya dia terjaga, mata dia terpejam. Jadi bila aku nampak Sherry tu dalam keadaan duduk dekat atas katil, kaki dia melunjur lurus je, aku pun beranilahkan diri aku. Aku tegurlah Sherry tu. Sherry, okey tak? Weh, tidur. Kau ngigau ke? Pada awalnya aku ingat dia ngigau. Tetapi yang membuatkan aku takut, tiba-tiba Sherry ni boleh gelak, kau tahu tak? Mesti kau takut kan, Yam? Mesti kau takut. Kau terkejut ke?
Manalah aku tak takut weh. Dia tiba-tiba cakap macam tu, dia mata yang tertutup. Dia cakap, mesti kau takut kan? Lepas tu dia gelak. Aku pada masa tu, aku baca je apa yang aku tahu. Aku terus palingkan dekat meja belajar tu. Aku tutup mata aku, badan aku dah gigil bodoh. Aku dah, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, selamatkanlah aku daripada kawan yang pelik ni. Dan apabila aku palingkan secara perlahan-lahan muka aku, nak tengok Sherry tu masih duduk ke tak, aku tengok Sherry tu dah tidur balik. Dia elok je dalam keadaan baring, siap berselimut lagi. So aku tak tahulah imajinasi aku. Kepada awalnya aku ingatkan imajinasi aku. Tapi lepas malam tu lagi teruk weh. Dan itulah apa yang diceritakan oleh Yam. Kejadian yang pertama yang dia alami sepanjang dia tinggal sebilik dengan Sherry. So bila Kaisara dan Tira dengar, diorang dah meremang dah. Kaisara ni pun tak tahu nak cakap apa. Kau biar betul weh. Apa hal dia perkelakuan dia macam tu? Apa lagi benda yang kau hadap? Dan kejadian kedua yang Yam ceritakan, adalah satu malam ni aku tak boleh tidur. Dah pukul 3 pagi aku memang tak boleh tidur. Pada masa tu macam biasa Sherry tidur sebelah aku, dia dah berdengkur dah lena dah. So aku pun memalingkan muka aku capailah handphone aku buka lah Facebook. Dan sedang aku scroll Facebook aku, tiba-tiba aku terasa seakan-akan ada orang tengah bernafas weh, betul-betul kat leher aku, dekat telinga aku ni. So nafas dia makin kuat. Aku pada masa tu dah takut. Tangan aku walaupun aku tengah scroll Facebook tu, aku dah tak fokus dah. Sebab aku rasa, ya Allah, apa benda yang tengah bernafas kat leher aku. Dan apabila aku palingkan muka aku menjerit sekuat hati. Belum sempat lagi Yam ni habiskan cerita dia, tiba-tiba Tira menyampuk. Ya Allah, sebab tu ke ada satu malam aku terdengar ada perempuan menjerit? Engkau ke yang menjerit? Dan Yam pun terus sambung cerita dia. Akulah yang jerit bodoh. Korang bukan nak datang kat bilik aku. Dan Tira pun cakap, aku pun takut lah bodoh. Aku mana tahu kau yang jerit. Kaisara dah lena tidur. Aku je lah dengar. Pada masa tu kau ingat aku tak takut ke? Tiba-tiba aku dengar ada suara perempuan menjerit. Aku tak pernah sangka Yam itu suara engkau. Dan Yam pun cakap, kau nak tahu tak? Mana aku tak menjerit. Lepas tu aku pandang Sherry tengah duduk dekat atas katil. Pada masa ni mata dia terbuka, dia pandang je aku. Jadi aku cakap lah kat Sherry, engkau ni apa hal? Ya Allah, lain kali kalau nak join aku tengok Facebook pun bagi tahulah. Kalau aku ada sakit jantung dah mati, kau tahu tak? Dan kau nak tahu tak Tira, Kaisara, apa jawapan dia? Sherry ni tiba-tiba senyum kat aku. Lepas tu dia cakap kat aku, Janganlah marah. Aku dengan Jerry pun nak tengok juga apa yang kau buat. Kau marah aku ke, Yam? Janganlah takut, Yam. gila apa aku tak takut? Aku terus marah Sherry tu. Engkau ni beragak ah. Aku tak suka apa dengan kau macam ni. Dah lah, kau pergi lah daripada aku. Kau pergi tidur jauh-jauh lah. Aku malas lah dengan kau ni. Penat aku. Dan kau nak tahu tak? Aku boleh dengar Sherry tu menangis. Dia merajuk dengan aku. Tak pasal-pasal. Padahal memanglah aku marah dia sebab aku terkejut kot. Dan yang lagi menakutkan, yang lagi buat aku seram, waktu dia menangis tu, aku dah memang malas nak layan dah. Aku boleh dengar Sherry tu cakap lagi nama Jerry. Jerry, Yam dah tak nak kawan dengan kita. Yam dah tak nak kawan dengan kita. Jerry, kita tak payahlah kawan dengan Yam. Manalah aku tak takut weh. Aku malam tu tak tidur, kau tahu tak? Aku pergi kelas, mata aku bengkak-bengkak. Aku memang takut gila weh. Aku dah tak nak tidur sebilik dengan dia. Banyak lagi lah benda pelik-pelik. Dia cakap seorang-seorang, dia sebut nama Jerry. Korang tahu tak sebenarnya siapa Jerry tu? Kaisara dan juga Tira pada masa ni pun, diorang pun penat memikirkan siapa Jerry yang Sherry ni maksudkan. Kenapa Jerry ni berkawan dengan Sherry? Siapakah gerangan Jerry ni? Sepanjang diorang belajar kat universiti tu, diorang tak pernah kenal, diorang tak pernah tahu pun ada pelajar yang bernama Jerry. Jadi mereka bertiga ada satu misi. Nak tak nak mereka kena ambil tahu siapakah gerangan Jerry
yang sering kali Sherry ni sebutkan. Oh, dah macam pantun dah. Sherry dan Jerry, Tom and Jerry. Seram pula aku. So, sejak daripada hari itu, untuk menyelesaikan masalah yang Yam ni hadapi, Tira dan juga Kaisara ni pun cakap dekat Yam, apa kata engkau tidur je lah sebilik dengan kita orang. Tak apalah, kita tidur bertiga, kita biarkan je Sherry ni. Lagipun Sherry kan dia ada kawan, Jerry apa tu kan. Biarlah dia dengan kawan dia tu tidur je sebilik. Itulah yang dikatakan oleh Tira. Nasib baiklah Tira ni mulut dia jenis tak ada insurans sikit. So sejak daripada hari itu, 3 orang kawan karib ni tidur sebilik, berhimpit-himpit pun tak apa, manakala Sherry ni dah tak bergaul, dah tak bercakap sangat dengan mereka bertiga. Tetapi dikatakan adalah satu hari, hari hujung minggu, hari Sabtu, mereka semua tak ada kelas di universiti. Mereka semua tak payah pergi ke universiti. Jadi pada hari itu, pada pagi itu, Tira, Kaisara dan juga Yam ni dah memang plan dah nak bangun lambat sedikit. Pagi itu tidur mereka diganggu dengan kejutan daripada Sherry ni. Sherry ni masuk ke bilik mereka bertiga dan Sherry ni terus cakap, bangunlah. Korang bangunlah. Dah lah tu tidur. Aku dah siap dah masak tengah hari. Bangunlah, dah nak pukul 12 tengah hari dah ni. Aku dah masak lah. So pada masa ni Kaisara dan juga Tira yang pertama bangun, manakala Yam ni masih lagi berdengkur. So Kaisara ni bercakap lah dekat Sherry. Sherry, apa benda kau ni? Masa bila pula yang kau rajin masak ni? Ya Allah. Cuti-cuti ni tak payahlah nak bangun awal sangat. Lalu Sherry pun cakap lah kat Kaisara, alah, cuti ni lah kita nak spend time sama-sama. Bangunlah, aku dah masak lah. Hari ni dah tak payah dah beli makanan kat luar. Aku dah masak. Kejapkan korang siap-siap basuh muka semua, turun bawah tau. Begitu gembira perangai Sherry pada pagi itu. Jadi itu telah membuatkan Kaisara dan juga Tiram, termasuk Yam ni, tak ada pilihan lain. Dengan berat hati mereka pun pergilah ke tandas, cuci muka, mandi siap-siap pada pagi tu. Dan sebelum turun ke bawah, Yam ni sempat cakap dekat Tira dan juga Kaisara, korang, sebelum kita turun bawah, kau yakin ke Sherry tu boleh masak? Sepanjang kita tinggal kat rumah ni, yang paling kurang dia masak pun masak Maggi je. Masa bila pula dia reti masak? Dan Tira pun mula terfikir, betul juga cakap kau ni Yam. Kaisara, dekat dapur kita ada ke bahan nak masak? Kita manalah pernah beli barang. Kita mana pernah beli lauk-lauk ke apa? Kau confident ke? Aku dah takut dah ni. Tetapi Kaisara ni jenis positif. Korang tak payahlah fikir banyak sangat. Dan dia tu elok nak masak untuk kita. Okey lah tu. Aku pun dah lapar dah ni. Alah, apa kata daripada kita fikir yang bukan-bukan, kita turun, kita tengok apa yang dia masak. Dan mereka bertiga pun turunlah ke bawah. Sherry dah siap-siap duduk dekat meja makan. Dan apabila Sherry ni nampak kelibat kawan-kawan dia yang lagi 3 orang ni, Sherry terus memanggil mereka bertiga untuk duduk kat meja makan tu cepat-cepat. Duduklah cepat. Hari ni aku masak ni makanan favourite korang. Setiap kali kita makan luar, korang mesti order kan. Kali ni tak payah dah, hari ni tak payah. Ni aku masak tom yum untuk korang. Jadi bila dengar yang Sherry ni masak tom yum, mereka bertiga ni daripada takut, daripada muskil tadi, dah gembira lah. Lalu Tira pun cakap lah kat Sherry, kau masak tom yum ke? Kau macam tahu je kan makanan favourite kita orang apa. Kau ni memang sahabat sejati lah. Bila yang kau beli barang tu? Kau pergi kedai rajin lah kau ni Sherry. Selama ni kau tak masak untuk kita orang. Kalau tahu kau reti masak, baik kau masak je, saving sikit duit. So sementara mereka bertiga duduk ni, tiba-tiba Sherry ni cakap, alah nak beli apa? Aku beli sikit je, bahan-bahan yang lain semua dah ada dah. So bila Sherry cakap macam tu, itu telah membuatkan hati Kaisara daripada positif, daripada nak husnuzon, Kaisara ni dah mula rasa pelik dah. Barang-barang dah memang ada. Engkau ni biar betul Sherry. Engkau ni memang betul ke masak tom yum? Lalu sebaik saja mereka bertiga
tengok di dalam bekas yang dikatakan tom yum yang ada dekat atas meja tu. Alangkah terkejutnya Tira, Yam dan juga Kaisara ni, sebab hidangan yang dikatakan tom yum tu bukanlah tom yum, tetapi bekas yang berisi air lumpur dan ada cebisan-cebisan serangga yang terapung-apung dekat dalam bekas tom yum tu. Yang ada bahan untuk buat tom yum dalam bekas tu hanyalah serai dan juga bawang yang tidak dikupas kulit. Sherry ni terus masukkan di dalam air yang berlumpur yang dikatakan tom yum. Dan apabila mereka tengok masakan yang dihidangkan berupa serangga yang berlumpur, mereka bertiga dah tak tahu nak cakap apa. Duduk diam terpaku, bulu roma dah mula meremang. Mereka tak pernah sangka, adakah betul Sherry ni tom yum apa macam ni? Mana kau belajar? Dan kenapa kau masak tom yum serangga pula? Ya Allah, banana lah Hanat. Lalu orang masak tom yum campur, tom yum daging, tom yum ayam. Ini tom yum serangga dengan ada belalang, dengan ada semut, dengan ada kumbang hitam apa semua kat dalam tu. Dan yang lagi menakutkan, Sherry ni relax je makan. Dia senduknya kumbang tu, dia gigit serai, dia kunyah, sungguh berselera. Siap Sherry ni cakap dekat kawan-kawan dia, korang makan lah. Alamak, aku dah penat-penat masak. Apa? Pandang je. Aku tahu kau lapar. Makanlah. Tom yum ni sedap tau. Kau tengok serai. Fap. Sherry ni relax je. Gigit serai tu. Tapi Tira, Yam dan juga Kaisara hanya ternganga. Seakan-akan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sungguh pelik, sungguh menakutkan perangai yang Sherry ni tunjuk. Kenapa Sherry sungguh berselera menyantap tom yum yang berupa lumpur disertai dengan serangga-serangga yang dah mati kat dalam tu, tetapi Sherry ni makan relax je, sungguh berselera. Dan sejak daripada hari tu, mereka bertiga cuba dapatkan bantuan, cuba dapatkan jawapan kenapa perangai Sherry berubah secara tiba-tiba daripada bulan pertama. Selepas dah hampir 6 bulan mereka tinggal kat rumah tu, Sherry bukanlah seperti yang mereka kenal. Sherry sekarang telah berubah, mempunyai kawan yang bernama Jerry. Dan Sherry ni suka bercakap seorang diri, masak masakan yang pelik-pelik, menunjukkan perwatakan yang menakutkan. Sehingga kan adalah satu hari, kemuncak ketakutan yang dihadapi oleh Tira, Yam dan juga Kaisara ni terjadi adalah satu malam. Selepas habis sahaja kelas, Tira, Yam dan juga Kaisara merancang untuk lepak di kedai mamak terlebih dahulu untuk membincangkan apa yang mereka perlu lakukan untuk menyelamatkan kawan mereka, si Sherry ni. Kalau tak pun, macam mana kita nak halau Sherry ni keluar daripada rumah? Sebab sekarang ni bukan Yam je yang tak tahan, Kaisara dan juga Tira pun dah tak boleh handle dah perangai pelik Sherry. So selepas diorang duduk kat kedai mamak tu, berbincang, akhirnya mereka bertiga bersetuju untuk duduk bersama Sherry dan tanya dia apa masalah dia yang sebenarnya. Kenapa kau tertekan sangat ni? Dan sebaik saja mereka semua dah merancang untuk pergi berjumpa dengan Sherry di rumah, pukul 9 malam mereka pun pulanglah ke rumah. Dan sebaik saja mereka pulang ke rumah, mereka terus menuju ke bilik Sherry. Dan sebaik saja mereka buka pintu bilik, mereka nampak Sherry tak ada di dalam bilik. Berkali-kali Tira dan juga Yam ni menjerit nama Sherry. Sherry, kau pergi mana? Mana kau? Keluarlah, kita orang dah balik ni. Weh, Sherry. Berulang-ulang kali tetapi jeritan mereka tidak disahut oleh Sherry ni. Lalu Kaisara pun cakaplah dekat Tira dan Yam, aku rasa Sherry tak ada rumah lah. Tetapi Yam terus cakap kat Kaisara, mana mungkin dia tak ada rumah? Kau tengok tu dalam bilik tu, pakaian dia, beg dia, dengan wallet dia, dompet dia semua ada lah. Aku rasa dia ada je kat rumah. Mungkin dia keluar kejap kot.
Lalu Kaisara pun ajaklah Tira dan juga Yam ni duduk di ruang tamu untuk menantikan kepulangan si Sherry ni. Diorang pun risau juga walaupun diorang takut dengan perangai si Sherry ni. Tetapi Sherry ni duduk serumah dengan diorang. Apa yang berlaku kepada Sherry, diorang kena bertanggungjawab. So waktu diorang tunggu tu, masa pun berlalu. Daripada pukul 9 malam dah sampai ke pukul 1 pagi, kelibat Sherry ni tak nampak pun nak pulang ke rumah tu. Jadi dengan mata yang dah makin berat, Tira ni pun tegurlah Kaisara dan juga Yam. Berapa lama yang kita nak tunggu Sherry kat sini? Daripada kita tunggu macam bodoh, jom lah kita masuk tidur. Alah, esok dia balik lah tu. Esok je lah kita jumpa dia, cakap dengan dia. Tetapi Kaisara ni terus cakap kat Tira, kau tak boleh macam tu. Kita nak kena tahu dia pergi mana. Daripada tadi aku call dia tak dapat-dapat, kau tahu tak? So waktu Kaisara dengan Tira ni sedang bertekak, Yam tiba-tiba mencelah. Yam cakap dekat mereka berdua, korang, aku rasa Sherry tak balik lah malam ni. Kemungkinan dia balik rumah family dia lah. Kan 2-3 hari ni kita tengok perangai Sherry tu, dia macam kusut je, dia macam tertekan je. Mungkin dia balik rumah family dia kot. Dia terlupa kot nak bawa dompet dia. So apabila Yam cakap macam tu, Kaisara dan juga Tira ni fikir ada betulnya juga, ada logiknya juga. Kemungkinan Sherry ni balik buat sementara, pergi ke rumah family dia. Dan tak sampai 5 minit selepas mereka semua dah tak larat dah nak tunggu Sherry ni, belum sempat mereka naik ke atas untuk masuk tidur, tiba-tiba handphone Kaisara ni berbunyi. Dia dapat satu SMS dan SMS ni dihantar oleh Sherry. Lalu Kaisara pun buka lah SMS tu dan alangkah terkejutnya Kaisara apabila dia tengok apa yang Sherry hantar kepada dia. Amat memelikkan. Sherry cakap dekat Kaisara, Kaisara, malam ni aku tak balik dekat rumah tau. Engkau boleh kemas tak bilik aku? Tadi aku tak sempat nak kemas lah. Kemungkinan mak aku nak datang tidur sana malam ni. Sorry ya lambat bagi tahu korang. Itulah yang dihantar oleh Sherry. Tangan Kaisara sebaik saja dia baca SMS yang dikirimkan oleh Sherry, seluruh badan Kaisara dah menggeletar. Dia tak tahu apa yang dia perlu buat. Dan bila Tira dan juga Yam nampak Kaisara ni hanya berdiri tercegat dan seluruh badan Kaisara ni dah menggeletar, Tira dan Yam ni cubalah cakap kat Kaisara, kau okey tak? Apa hal ni? Siapa yang teks kau, Kaisara? Kau okey tak? Apa kau ni? Kenapa muka kau macam takut sangat? Kau janganlah macam ni. Kau macam ni aku pun takut tau. Tira dan juga Yam ni dah ketakutan sebab dia tengok Kaisara ni hanya berdiri tercegat lebih kurang dalam 10 minit, tak berkata apa-apa. Seluruh badan Kaisara menggeletar sehinggakan air mata Kaisara mula keluar. Jadi apabila dah berkali-kali Tira dan Yam ni cuba menenangkan Kaisara, diorang nak tahu apa yang jadi Kaisara. Janganlah nangis. Apa hal kau ni? Kaisara pun akhirnya mulalah cakap kepada Tira dan juga Yam, aku baru dapat mesej daripada Sherry. Lalu Yam pun tanyalah Kaisara, apa yang dia hantar kat kau? Dan Kaisara pun katakan kepada Yam dan juga Tira, dia suruh kita kemas bilik dia. Sherry cakap malam ni mak dia nak tidur rumah kita. Dan alangkah terkejutnya Tira dan juga Yam. Mereka berdua pun lutut seakan-akan longgar. Tira ni daripada berdiri di hadapan Kaisara dan juga Yam, tiba-tiba Tira ni jatuh dalam keadaan terduduk ke belakang. Seakan-akan Tira ni tidak dapat mengawal perasaan takut dia pada masa tersebut. Dan secara perlahan-lahan Tira pun katakan kepada Yam dan juga Kaisara, korang tahu kan yang Mak Sherry tu dah lama tak ada. Mak Sherry tu dah lama meninggal dunia tau. Dan apabila mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Tira, Kaisara dan juga Yam tidak tahu nak buat apa. Mereka tak
tahu apakah tindakan yang harus mereka lakukan. Adakah betul apa yang dikatakan oleh Sherry bahawa Mak Sherry akan datang untuk bermalam di rumah mereka? Dan pada malam tu disebabkan teramat takut, mereka tidak naik tidur di dalam bilik mereka. Tira, Yam dan juga Kaisara tidur di ruang tamu, dan pada malam tu ketiga-tiga mereka tidak mampu untuk lelapkan mata. Sepanjang malam mereka boleh terdengar bunyi tangisan, bunyi seakan-akan orang sedang memasak di dapur, dan yang lagi menakutkan, mereka boleh terdengar bunyi orang berjalan di tingkat atas. Kemungkinan Mak Sherry telah datang untuk bermalam di rumah mereka. Banana. Kita berjumpa di sambungan yang kedua. Hei.